Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sambung dalam topik yang seterusnya dalam subjek IME 300 iaitu sejarah perkembangan perekonomian Islam. Okey. Dalam topik ini insya-Allah kita nak cerita pasal mungkin sejarah. Okey, sejarah mengenai perekonomian Islam itu sendiri. Okey. So yang pertama kita tengok asas perekonomian di zaman Rasulullah SAW. Okey. So di zaman Nabi SAW menggunakan pakai beberapa asas kiraan zaman jahiliah. Okey. Dan kalau kita tengok kontrak-kontrak yang kontrak-kontrak seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, itu semua pun sebenarnya yang diamalkan di zaman jahiliah. Dan ada kontrak-kontrak yang zaman jahiliah dulu yang dikira sebagai zalim, yang dikira sebagai menindas, itu diharamkan. Tapi yang baik dikekalkan. Okey. So sama juga dalam konteks perekonomian ni, asas kiraan zaman jahiliah itu yang baik digunakan dan dikembangkan dalam urusan jual beli, pembagian harta rampasan perang, itu ghanimah, pembagian pusaka, pewarisan, faraid, pengenaan zakat dan sebagainya. Okey. So untuk merapatkan jurang antara kaya dan miskin, Rasulullah SAW menyuruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memungut zakat dan sedekah. Okey. Setiap harta yang masuk dalam baitul mal atau yang dikutip dikira dan dicatat. Okey. So baginda Nabi SAW menyuruh sahabat merekod urusan keluar masuk wang. Okey. Dan ada catat transaksi dia berserta dokumen sebagai bukti. Okey. Dan Nabi SAW menggalakkan sahabat berniaga dan dalam ekonomi Islam itu sendiri ada sumbernya yang tersendiri seperti zakat, kharaj. Kharaj ini itu kita dah cakap yang simpelnya secara mudahnya adalah satu cukai tanah. Fai boleh tengoklah nanti, boleh Google lah, rajin Google kan. Ghanimah, jizyah siapa yang dikenakan, ghanimah itu datang dari mana. Dan saya rasa topik ini akan di-cover dalam subjek institusi zakat kot, atau ekonomi Islam mungkin dah cover. Okey. So di zaman Khulafa Ar-Rashidin, contohnya kita pergi kepada zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar jalan sama seperti zaman Rasulullah SAW. Okey. Dan pada prinsip mata wang itu digunakan ikut nilai semasa. Setiap penyataan itu mesti mempunyai chop. Okey. So di zaman Umar Al-Khattab, time ni baru ada, kita boleh kata ada penambahbaikan lah. So zaman Umar beliau mula membuat perincian, dan harta sahabat pun dikira, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar juga menubuhkan kementerian khusus yang menguruskan urusan perekonomian. So Umar menubuhkan jabatan cukai, jabatan ganjaran, jabatan agihan. Okey. Pengurusan aset di Baitul Mal direkod dengan jelas, semua dicatat dalam buku catatan harian. Okey. So selain itu ketepatan ukuran juga amat dititik beratkan. Okey. Dan menggunakan mata wang semasa. So digalakkan penggunaan wang dinar dan dirham untuk mengelakkan riba dan penindasan. Maknanya kalau katalah orang yang nak menjual kurma, kita tahu kan pasal ribawi items. So antara ribawi items adalah kurma. So orang nak jual 2 kilo kurma yang kualiti grade C lah katakan. Technically kalau dia butter, dia akan tukar dengan 1 kilogram kurma yang grade A. Okey, tetapi untuk elakkan isu-isu ribawi, isu-isu riba, apa yang perlu dilakukan adalah yang memiliki 2 kilo kurma grade C itu menjual dulu dan mendapatkan mata wang. Dan daripada wang itulah baru dia beli kurma grade A sekilo. Maknanya dengan adanya transaksi penjualan dan pembelian itu dapat mengelakkan isu riba dan penindasan. Okay, dan zaman Umar juga beliau melakukan pemantauan dan penyemakan penyata kira-kira. Okey. So zaman Sayyidina Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kutipan cukai diteruskan dan pengurusan Baitul Mal diteruskan sebagai sumber untuk memajukan negara. Okey. Seterusnya zaman Khalifah. So zaman Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. So zaman Umayyah ada penubuhan 4 jabatan.
Yang pertama jabatan cukai, jabatan surat menyurat, jabatan urusan am dan juga urusan cap mohon pemerintah. Okey. Mata wang Arab diperkenalkan bagi menggantikan mata wang Rom dan Parsi. Okey. Khalifah turut membenarkan gubernur mencetak mata wang sendiri. Zaman ini menekankan aspek pertanian dan perdagangan. Okey. Di zaman Abbasiyah pula menekankan aspek pertanian, perindustrian, perdagangan. Dan zaman Uthmaniyah, dia dah lebih special lah. Zaman Uthmaniyah dah lebih advance. Okey. So, ada perubahan pejabat khas bagi menguruskan hal mata wang. Okey. Zaman ini perakaunan itu sendiri, sistemnya telah mencapai tahap yang lebih tinggi. Beberapa peraturan telah dibuat. Okey, antaranya yang pertama, penyata harta benda hendaklah ditulis dengan angka yang ringkas dan jelas dalam menentukan semua kerja-kerja kewangan. Maknanya ada recording dalam bentuk angka. Tapi dia simple lah. Dia kena concise and simple. Tak naklah complicated, tulis panjang-panjang kan. Ahmad memiliki 3 ekor lembu di kebun A dan 5 ekor kambing di kebun B. Tak payahlah dia tulis 3 lembu, 5 kambing. Macam tu je, simple. Okey, so keterangan penyata itu mesti tepat dengan tulisan angka yang ringkas dan menunjukkan data kemasukan yang jelas bertepatan dengan apa yang dikehendaki. Okey, dan setiap penyata perakaunan ada disertakan dokumen yang sah. Harta benda perlu diawasi dengan rapi berdasarkan sistem yang baik bagi melaksanakan penyeliaan terhadap harta benda tersebut. Maknanya, in a way, kalau kita tengok kat sini, dah ada sistem audit. Dah ada orang yang selia harta benda tu. Okay. Semakan penyata juga mestilah berdasarkan dokumen-dokumen yang sah dan urusan pengiraan daripada pihak yang berkuasa dan ditetapkan oleh perundangan. Maknanya, kat situ dah ada satu sistem perundangan yang menyetapkan macam mana kita nak kira. Okay. So, semakan juga berdasarkan laporan asal dan ada pengesahan. Okey. Pada zaman ini, Islam sudah in a way macam berada di puncak ketamadunan lah. Maknanya, time tu Islam dah menjadi satu pusat rujukan ilmu pengetahuan. Disebabkan apa? Dah ada perluasan kuasa, dah ada sistem kaedah percukaian yang baik, ada perdagangan antarabangsa dan juga pengurusan Baitul Mal. Okey, faktor-faktor ini menjadi penyumbang kepada berkembangnya perakaunan dan perakaunan Islam itu sendirilah. Hasilnya terdapat banyak kitab yang ditulis. Banyaklah kalau kita tengok berkaitan dengan riba, percukaian, kewangan. Okey. Dan penubuhan banyak syarikat, perkembangan institusi Baitul Mal dan penubuhan diwan-diwan. Diwan-diwan ini ada, kalau tengok macam kalau kita definisikan adalah satu rekod kewangan, tapi boleh juga in a way kita boleh cakap macam syarikat-syarikat finance lah. Okey, syarikat-syarikat perakaunan. Okey. Ini telah menyebabkan perakaunan menjadi sangat penting. Maknanya dia satu institusi kewangan untuk merekodkan segala bentuk kewangan itu. Okey, dan di zaman ini juga lahir beberapa tokoh penting seperti Abu Bakar Al-Kufi, Ibn Banna, Al-Marqishi, Al-Khwarizmi dan Al-Qalqashandi. Okey. Selepas, maknanya kita in a way kita boleh kata lepas Uthmaniyah tu jatuh dan sebelum Uthmaniyah tu jatuh sendiri tu pun boleh cakap zaman kegelapan lah kot pada umat Islam, tamadun umat Islam tu sendiri. Dikala Eropah bangkit dengan Renaissance, kita generasi umat Islam dalam zaman kegelapan. Okey. Tapi kalau kita tengok lepas recent ni lah, quite recent, dalam 50-60 tahun lepas, umat Islam mula bangkit kembali. Okey, dah mula kajian perakaunan itu menjadi rancak dan umat Islam juga telah ramai yang sedar mereka terbelenggu dengan urusan riba. Okey. Banyak kajian yang telah dimulakan oleh pengkaji barat dan juga Islam dibuat. Tengok macam mana orang Islam zaman dahulu buat akaun ini kan. Kesedaran tentang Islam itu juga meningkat. Ini kita mungkin boleh kaitkan dengan revolusi Islam di Iran dan isu-isu yang terjadi di Timur Tengah yang berkaitan dengan perang Arab Israel dan sebagainya lah. Itu semua menyumbang kepada peningkatan kesedaran mengenai Islam. Okey.
Dan negara-negara Arab telah mengadakan persidangan perakaunan pada pertengahan abad ke-20. Okey, dalam konteks Malaysia, dia bermula dengan perubahan institusi kewangan seperti Bank Islam dan tabung haji. Dan bila adanya institusi kewangan yang in a way kita nak cakap fully 100% syariah compliant ni, dia memerlukan satu sistem atau satu perakaunan yang juga fully syariah compliant. Maknanya dalam contohnya Bank Islam tak boleh record interest. Bank Islam kena record Bank Islam tak boleh record interest rate. Bank Islam perlu record profit rate. Bank Islam tak boleh record keuntungan berdasarkan interest. Bank Islam perlu record keuntungan berdasarkan perniagaan sebagai contoh kan. Okey. Dan contoh lain mungkin pelaburan dalam money market. Kalau pelaburan dalam money market di konvensional, dia diletakkan sebagai fixed rate, interest lah, fixed interest. Tapi dalam Bank Islam mungkin kita kena letak gunakan dari situ mungkin kontrak murabahah. Rate dia masih lagi fixed tapi kontraknya berbeza. So di situ perlu ada satu sistem recording yang lain daripada konvensional sebab kita nak pastikan benda itu betul-betul mengikut syariah lah. Okay. So kaitan dengan institusi pada zaman awal Islam, kita ada institusi Baitul Mal, bait rumah atau gedung, mal harta. Okay. So Baitul Mal diasaskan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu Bakar. So Baitul Mal ni diagihkan semua harta yang diterima kepada mereka yang memerlukan. Okey. Dan Baitul Mal ini juga bertindak sebagai perbendaharaan awam, iaitu treasury. Kalau kita tengok dalam konsep sekarang treasury lah, Ministry of Finance. Okey. So Baitul Mal ini takbir oleh seorang pegawai khas yang dikenali sebagai Khazinul Mal. Dan bendahari di wilayah pula bergelar Khazin. Okey. Zaman Umar Al-Khattab, Baitul Mal terus berkembang. Umar Al-Khattab memang sangat genius, sangat pandai. So dia membenarkan berbagai pembaruan. Dan sumber kewangan Baitul Mal ini datang daripada pungutan zakat, harta rampasan perang, itu ghanimah, jizyah, cukai perlindungan, cukai tanah kharaj, cukai perniagaan usyur dan harta peninggalan yang tiada waris. Okey. Peringkat khusat Khazinul Mal bertanggungjawab kepada ketua negara, iaitu khalifah. Maknanya konteks sekarang Minister of Finance bertanggungjawab kepada Perdana Menteri. Okey. Manakala di wilayah pula khazin diselia oleh gabanor-gabanor tempatan yang dipanggil amir. Okey. Zaman Bani Umayyah, kerajaan Islam Malaysia, institusi Baitul Mal ini dipecahkan kepada dua, iaitu Baitul Mal umum. Okey, Baitul Mal umum dia bantu semua rakyat jelata tanpa kira orang Islam ke bukan Islam, semua dia bantu. Dan yang kedua Baitul Mal Muslimin. Okey, ini dikhususkan untuk tujuan kebajikan dan wakaf bagi masyarakat muslimin. Okey, harta Baitul Mal Muslimin ini disimpan dalam Masjid Jami'. Okey, dan dikawal rapat, dikawal di bawah penjagaan Qadi Besar. Okey. Institusi yang kedua adalah institusi zakat, iaitu in a way kita cakap institusi adalah satu sistem lah. Okey, zakat. Okey. Zakat ini tujuannya in a way kita nak atasi permasalahan ekonomi, sosial dan kemiskinan. Kita nak pastikan ada distribution of income. Maknanya orang kaya kita paksa dia. Maknanya kalau kita harap dia sedekah, belum tentu dia nak akan sedekah kan. Tapi kalau kita letakkan satu sistem zakat, dia wajib untuk lakukan perkara itu. Okey. So, kita dapat pastikan kekayaan itu dapat diagihkan secara lebih adil dan lebih tersusun. Okey. Zaman Nabi SAW, zakat menjadi institusi penting dalam sistem perekonomian umat Islam. Okey. Dia memang satu sumber utama pendapatan negara. Okey. Nabi SAW pernah mengutuskan Umar untuk pergi mengungut zakat. Okey. So antara sahabat lain ialah Ibnu Lutawiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahim, Uqbah bin Amir Ad-Dhahak, Ubadah bin Sa'id. Okey. Institusi atau sistem yang kedua adalah wakaf. Okey. So institusi ini wujud apabila baginda memperkenalkan instrumen wakaf yang pertama, iaitu Masjid Quba. Okey. Masjid dibina oleh Rasulullah SAW ni ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. On the way tu Nabi SAW bina Masjid Quba. Okey. So masjid dibina Nabi SAW dan diwakafkan kepada orang Islam di Quba.
dan seterusnya Nabi bina Masjid Nabawi dan juga diwakafkan. Dan hingga ke hari ini Masjid Quba, Masjid Nabawi menjadi tumpuan umat Islam dari seluruh dunia. Boleh tengok contoh wakaf di sini, tapi antara wakaf yang lain yang terkenal adalah wakaf Uthman. Kan? Boleh Google macam mana kisah wakaf Uthman itu sendiri. Apa yang Sayyidina Uthman lakukan, dan sehingga sekarang duit daripada wakaf Uthman itu masih ada dan masih digunakan untuk membantu umat Islam. Boleh Google, nanti kita bincang dalam kelas S2. Siapa-siapa nanti boleh ceritakan. Okey. Antara sumbangan lain adalah dalam amalan wakaf dalam kecemerlangan ilmu dan pendidikan. Okey, so antaranya wakaf tanah dan ladang yang diwakafkan sebagai harta negara dan digunakan untuk membiayai pendidikan. Okey, so nama dia wakaf Arsyad. Okey, berkembang dengan pesat sejak zaman Abbasiyah sehinggalah ke era Uthmaniyah. Okey. Antara universiti terbesar yang pernah dibiayai daripada hasil pendidikan wakaf termasuklah Universiti Al-Qarawiyyin di Fez, Universiti Al-Nizamiyah di Baghdad dan Universiti Al-Azhar di Kairah, Mesir. Okey. So wakaf juga digunakan untuk pembangunan hospital, pembinaan doktor, peralatan dan rawatan pesakit. Okey. Dari segi amalan, negara-negara seperti Mesir, Maghribi, Kuwait, Syria dan Turki, in a way Malaysia pun kita agak terhadapan dalam menguruskan dana wakaf. Okey, di Mesir dikanunkan sebagai undang-undang wakaf, iaitu Kanun Al-Usul Al-Waqf pada tahun 1946, diikuti oleh Lebanon, Kuwait pada tahun 1951. Okey. Dan negara-negara lain seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Turki, Singapura juga telah mengadakan undang-undang wakaf. Okey, institusi atau sistem yang seterusnya adalah sedekah. Okey. Sedekah ni biasalah kalau kita ada lebihan, kita simpannya, ada lebihan kita beri kepada yang memerlukan. Okey. Okey, dan institusi yang seterusnya adalah institusi kewangan Islam atau sistem kewangan Islam lah. Okey. So kalau kita tengok pada zaman awal Islam, perniagaan ini berlaku secara tabii atau natural. Kita tukar barang keperluan dengan barang kehidupan seharian. Tukar makanan dengan pakaian. Macam sistem yang macam itulah. Maknanya kita tak perlukan wang sebagai satu medium of exchange. Tapi dengan berkembangnya sistem perdagangan, manusia menjadi lebih sophisticated, ada perdagangan antarabangsa, itu memerlukan satu sistem yang baru. Maknanya kita dah tak nak tukar barang dengan barang. Kita perlu tukar barang dengan wang, dan wang itu kita beli barang lain. Okey. So daripada situ sistem jualan terbuka iaitu Baitul Mutlaq mula diperkenalkan. Sistem jual beli dengan menggunakan wang. Okey, manusia pula mula mencipta wang, kalau dalam bahasa Arabnya nukud, untuk menjadi bahan tukaran bagi menggantikan barang yang hendak ditukarkan dengan barang lain. Okey. Dan manusia juga boleh menjual barang yang dimiliki dan simpan duit tu. Maknanya kalau kita mungkin simpan duit tu, tahun depan baru kita beli barang pula. Okey. So antara konsep perniagaan yang masyhur ketika ini adalah konsep syirkah, partnership atau musyarakah, profit loss sharing, dan juga konsep mudharabah, profit sharing. Yang ni ramai yang kena buat assignment topik-topik ini kan. So nanti kita akan bincangkan dengan lebih mendalam lah dengan topik-topik ini. So insyaAllah setakat ini saja untuk minggu ni. Kita akan sambung lagi topik ini minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita sambung sikit topik ni daripada minggu lepas, sikit lagi nak habis. So seterusnya kita tengok tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan perakaunan. Okay, ada beberapa faktor. Yang pertama, catatan penulisan, iaitu kitabah, pengiraan dan hisab, perkembangan ilmu hisab itu sendiri dan juga perakaunan mula menggunakan angka, dan juga ada asas perakaunan di zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah dan Abbasiyah. Okey. So pertama kita tengok tentang catatan penulisan, kitabah. So panjang, maknanya kita tengok apa tu definisi
definisi tulisan atau catatan sebagai tanda-tanda yang amat penting untuk difahami. Okey. So Allah memerintahkan supaya dicatat segala kegiatan muamalat seperti kontrak, hutang, perjanjian perdagangan, surat menyurat dan lain-lain. Ini kita sudah bincangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 kan. Okey, seterusnya pengiraan iaitu al-hisab. So dalam Al-Quran pun ada banyak kali perkataan al-hisab itu diulang. Okey, ini menunjukkan pengiraan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Okey, so Al-Qalaqshindi sebagai contoh mendefinisikan hisab sebagai rekod catatan harta benda meliputi wang masuk, wang keluar dan segala yang berkaitan dengannya. Okey. So dan seterusnya telah perkembangan ilmu hisab dan pembangunan melalui penggunaan angka. Okey, so kerajaan Abbasiyah dulu telah menggunakan angka tertentu dalam urusan jual beli. So adalah dinar ke, maknanya 404 dinar ditulis 404. Okey, lepas tu diambil nombor kosong daripada India jadi sif kan. Okey. Selanjutnya kita tengok zaman kemerosotan. Okey, apa yang faktor mempengaruhi kemerosotan ni? Yang pertama, ulama dan pemimpin berebut kuasa. Yang ni mana dah jadi dulu pun dah jadi dah kan. Okey, so ulama dan pemimpin saling menjatuhkan antara satu sama lain. Berijtihad ni, menggunakan agama untuk jatuhkan sahabat, pemerintah saling mencakaran. Manakala ulama kadang-kadang hanya mengikut pemerintah tanpa melakukan usaha-usaha ijtihad. Okey, dan ketika itu juga ulama mendakwa pintu ijtihad ini telah tertutup. Dan mana ijtihad ni satu perkara yang penting yang membuatkan kita berfikir kan. Mana bila kita cakap pintu ijtihad telah tertutup, mana orang ketika itu dah berhenti daripada berfikir. Okey, so ini menyebabkan terputusnya prinsip-prinsip Islam, termasuklah perekonomian dan perekonomian. Okey, satu lagi faktor yang penting adalah musnahnya khazanah ilmu Islam. Okey, so kita tengok zaman itu Baitul Hikmah di Baghdad dihapuskan. Ni boleh bacalah tentang bagaimana Mongol datang menjarah Baghdad kan. Okey, so Mongol sebelum ni zaman apa? Jenggisan atau Hulaguhan, saya tak ingat. Okey, so dia datang dan sebab Mongol ini ketika itu orang ni orang gasar, orang nomad, orang yang tak appreciate ilmu. Okey, so bila dia datang ke Baghdad, dia tengok satu perpustakaan yang besar penuh dengan buku-bukunya kan. Dia cakap apa benda ni? Bakarlah semua. Bakar semua sebab bagi dia benda ni tak penting. Kan? Ketika itu dia belum appreciate ilmu. Kan? So bila itu berlaku, hilang dan orang-orang berilmu pun semuanya mati, makna hilanglah segala ilmu-ilmu tu. Okey, selepas jatuh, sekarang kalau kita tengok sekarang perekonomian Islam itu sendiri mula berkembang lah kan. Kalau takkanlah kita belajar di universiti pun sekarang kan, diploma pun dah belajar tentang perekonomian Islam ni. Okey, so apa faktornya? Faktornya adalah tentang kesedaran masyarakat tentang pelaksanaan Islam dalam perekonomian. Okey, maknanya kita tak nak ada lagi elemen, itu kita dah bincangkan tentang elemen riba, gharar, maisir kan. Lepas tu kelahiran tokoh-tokoh Islam serta ilmu yang berkaitan ekonomi, perekonomian, kewangan Islam. Dan kalau kita tengok dalam konteks perekonomian Islam ni, dia lebih terjurus sebenarnya tentang perkembangan kewangan Islam. Sebab kewangan Islam itu sendiri bebas daripada riba, gharar, maisir. So in term of recordingnya perlu follow lah kan. Ataupun kita boleh cakap disebabkan kita nak fully syariah compliant, nak betul-betul ikut syariah, dalam recording pun perlu tidak ada elemen-elemen riba, gharar, maisir itu sendiri. Okey, dan disebabkan lahir banyak tokoh-tokoh ilmuwan ini, banyaklah peningkatan karya baru berkaitan kewangan. Kan? Banyak tulisan. Lepas tu mulalah kewujudan dan perkembangan institusi kewangan Islam seperti Bank Islam, Takaful, Ar-Rahnu kan. Bermula pada tahun 80 lebih kan, tabung haji dan sebagainya. Dan institusi kewangan ini sendiri, sebab kita nak cakap dia nak cakap dia sebagai syariah compliant, dia perlukan sistem perkawanan yang comply dengan Islam lah. Maknanya elemen-elemen gharar, riba, maisir tu tidak boleh ada dalam perekonomian dia. Okay. So apa cabaran perekonomian Islam sekarang? Okay. So satu, basic lah, kurang pengetahuan.
ada batasan perundangan. Sebagai contoh, yang nanti akan ada yang buat kajian kes kajian kes berkaitan IOV versus MFRS. Okay, so perundangan kita ikut MFRS. Okay, so tapi ada certain perkara yang tidak ikut standard IOV. So ada isu di situ. Nanti boleh kita bincangkan nanti. Lepas tu perubahan semasa, konteks semasa, kadang-kadang banyak konteks internet baru kan. Perbezaan piawaian, yang ni kita cakap tentang perbezaan standard tadi kan, IOV, MFRS. Dan kurang kepakaran. Maknanya mungkin ada orang yang pakar tentang syariah kan, tapi dia tak faham tentang perakaunan konvensional. So bila dia tak faham, susah nak masuk kan tu, nak adapt tu susah kan. Sama juga kadang-kadang ramai orang yang pakar tentang kewangan akaun konvensional, tapi bila nak sebut nak buat akaun apa benda rabah masyarakat, apa benda semua ni, istisna lah apa kan, dia jadi pening kan. So yang ada mesh, boleh faham dua-dua bidang tu kurang kan. So itu satu cabaran besar lah juga. Okay, kita sambung dengan tokoh perakaunan Islam dan Barat. Okay, kita go through cepat sikit lah. Okay, so yang pertama Al-Khwarizmi. So namanya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Okay, antara karyanya Mafatihul Ulum, Al-Jabr wal Muqalabah, Al-Hisab Al-Jabr wal Muqalabah. Okay, so kitab Mafatihul Ulum menjadi sumber rujukan utama dalam ilmu perakaunan dan telah dialih bahasa. So beliau adalah bapa aritmetik sehingga digelar algorisma ataupun bapa Al-Jabr. So dikenal juga sebagai algoritma kan. So inilah Al-Khwarizmi. Antara asas perakaunan yang digariskan Al-Khwarizmi, so semua urusan kewangan mestilah ditulis dan disimpan. So mesti berdasarkan bukti yang sahih, disimpan di tempatnya yang khas, ada tempat simpanan. So pengiraan dibuat oleh orang dipercayai, akaun hendaklah diperiksa oleh orang lain, ada auditor. Okay, so stok hendaklah diperiksa, dititi dan dibandingkan dengan rekod. Ini apa dia punya istilah kalau dalam audit, saya tak ingat, nanti saya mention balik dalam S2. Nanti ingatkan. Oh sorry, tadi stok dipanggil stock taking. So stock taking tu maknanya kita tengok balik stok yang ada dalam inventory. Okay. So seterusnya Al-Qalaqshindi atau Al-Qalqashindi. So nama dia Syihabuddin Abu Abbas Ahmad ibn Ali ibn Ahmad Abdullah Al-Qalqashindi Al-Fazari. Panjang nama tu. Okay, so dia adalah tokoh yang banyak memberi sumbangan yang besar kepada ilmu-ilmu Islam, termasuk ilmu matematik, falak, fizik dan perakaunan. Jangan tanya pula betul ke tu muka dia, saya pun tak tahu, saya Google je keluar gambar tu kan. Okay, so beliau memperkenalkan istilah berikut dalam urusan berikut aktiviti Baitul Mal. So antaranya Al-Wasil, iaitu catatan penjelasan terperinci, Al-Hasil, pengeluaran hasil percukaian, Al-Mukhtir, aset atau wang yang masuk, dan Al-Mukhrij, iaitu aset atau wang yang keluar. Okay, so beliau menyatakan rekodkan pokok dan cabangnya satu demi satu dan keseluruhannya. Juga amanah seluruh ceraian dan buku, dan tulislah sama ada yang kecil atau yang besar. Maknanya kecil ke besar ke tulis, duit masuk, duit keluar, tulis, teliti kira-kiranya. Okay. So seterusnya Al-Nuwairi. Okay, namanya Syihabuddin Ahmad bin Abdul Wahhab Al-Nuwairi. So karyanya Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Okay. Antara yang diterangkan dalam buku tersebut, perkara pertama yang perlu rekodkan adalah kegiatan harian. Okey, maknanya perlu nyatakan tarikh, hari, bulan dan dia guna tahun hijrah lah. Okey, so again perlu direkod perubahan-perubahan yang berlaku pada hari itu. Okey, duit masuk, duit keluar, duit pusingan modal barang, pembelian, jualan dan juga pembelanjaan lain, expenses. Okey. So, Amil hendaklah menulis dalam buku pegawai yang lebih tinggi dan buat beberapa salinan untuk diperiksa. Again, perlu diperiksa. So, akaun tersebut termasuklah buku, voucher dan laporan. Okay. Seterusnya, Ghiyathuddin Al-Qashi. So, nama panjangnya Ghiyathuddin Jamsad Ibn Mas'ud Al-Qashi, seorang sejarah Islam berbangsa Turki. So, dipanggil sebagai Bapa Perpuluhan. Beliau merupakan orang pertama menulis angka dengan nombor perpuluhan seperti sekarang, contohnya 2.5. Okay. So ia melalui lebih kurang satu kurun setengah terlebih awal daripada beberapa perpuluhan barat seperti Vieta dan Stevia. So karya beliau adalah Miftahul Hisab yang mengandungi algebra, geometri, ilmu falak dan fizik. So orang dulu
sarjana dululah banyak yang polymath. Polymath tu maksudnya dia menguasai pelbagai ilmu. Kan? Kalau kita tengok sini, ilmu matematik, ilmu falak, ilmu fizik, ilmu yang pelbagai tu dia boleh kuasai. Macam kita sekarang khusus, maknanya satu ilmu tu kata ilmu fizik je kan. Itu beza orang sarjana dulu dan sekarang lah. Saya tak kata satu tu lebih baik daripada yang dulu lebih baik daripada sekarang, atau sekarang lebih baik daripada dulu kan. Cuma itu perbezaan je lah kan. Okay, yang ini tokoh sarjana barat Luca Pacioli. Muncul pada abad ke-15, pada 1484 menulis buku macam nak sebut Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita. Okay, ini bunyi macam Itali sikit. Saya pun tak pasti dia orang Itali kot. Okay, so dia memperkenalkan sistem catatan bergu atau double entry. Okay, tujuannya menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik. Sebab dia perkenalkan double entry system ni, dia dikenal ni sebagai bapa perakaunan. Okay. Apa maksud double entry ni? Maksudnya kalau satu akaun masuk, satu akaun lagi mesti keluar. Ada yang terima, which is receive, kita debit. Yang give itu akan kita kredit. Kalau left side debit, right side akan kredit. Okay, itu dimasukkan sebagai double entry. Kan? Maksudnya kita buat T account. Sekejap, bagi contohnya. Okay. So, T account, inilah maksud T account, bentuk macam ni. T kan, nampak? T. Satu T. Okay. So, left side debit, right side credit. Itulah maksudnya. Okay. So, itulah maksud double entry juga. T account, double entry. Nampak? Dah belajar 2 term hari ni. Okay. So, kesimpulannya, kalau kita tengok perkembangan perkawanan Islam ni selari dengan pembangunan perniagaan Islam, dan pembangunan juga kita boleh cakapkan pembangunan empayar Islam jugalah ketika itu. Sebab dengan empayar banyak perniagaan, daripada perniagaan banyaklah perlu sistem rekod tu sendiri. Okey. Menurut Osman Yong, sistem keuangan Islam pada awalnya dibentuk dengan maksud semenjak zaman Rasulullah SAW. Cumanya ketika itu tertumpu pada sektor awam dan berpusat isu dia adalah Baitul Mal. Okey. Bila zaman Sayyidina Umar, sistem keuangan itu terbentuk dengan jelas dan dia berkembang daripada semasa ke masa. Dan selepas itu dia lebih kepada bukan setakat Baitul Mal saja, dia dah lebih urusan perniagaan pun sudah mula direkodkan. Maknanya syarikat-syarikat milik individu, kita guna term syarikat lah kan. So syarikat-syarikat milik individu atau perkongsian masyarakat dia dah mula direkodkan kan. Dan memerlukan satu sistem rekod yang jelas lah, iaitu sistem akaun lah. Okay. So setakat itu saja untuk topik ini. InsyaAllah kita sambung dengan topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.